Satu benda yang saya lupa nak tekankan last week, bila kita cari inverse, matrik tu ada inverse kalau determinant dia bukan kosong. Sebab bila awak cari determinant ni boleh jadi negative number, boleh jadi positive number, boleh jadi kosong. So bila awak punya determinant tu adalah kosong, maksudnya matrix tu tak ada inverse. Bila dia tak ada inverse, kita tak panggil dia sebagai tak panggil dia sebagai non-singular matrix, kita panggil dia sebagai singular. Singular matrix kenapa? Sebab dia tak ada inverse. Dia seorang-seorang dia je. Dia tidak mempunyai inverse. Kenapa dia tidak mempunyai inverse? Sebab determinant dia sama dengan kosong. Determinant tak boleh kosong sebab dia dekat denominator. So untuk jadikan dia ada inverse, determinant dia tak boleh kosong. So ingat formula dia adalah 1 over determinant. Itu yang saya lupa nak tekankan tapi saya ada tulis dalam nota pasal non-singular matrix ni. So non-singular matrix maksudnya dia ada inverse. Non-singular matrix maksudnya dia ada inverse. So dia ada inverse maksudnya determinant dia bukan kosong. So kalau dia tak ada inverse, determinant dia kosong. So dia tak akan ada inverse lah. Sebab formula untuk cari inverse ni, determinant ni dekat denominator kan. So denominator cannot equals to 0. So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak cari inverse juga tapi using elementary row operation. ERO. ERO. Elementary row operation ataupun operasi baris pertama atau operasi baris terpenting. Tak tahu bahasa Melayu dia mana tapi elementary row operation lah. So apa yang kita akan buat dalam ERO ni, first step dia adalah kita akan tulis matrix yang kita nak cari inverse tu dalam bentuk augmented form. Apa itu augmented form? Okay, ni matrix yang kita nak cari inverse tu, kita buat palang I. Palang I. Matrix tu kita palang dengan I. And then, kita buat ERO kat dia. Ni nampak ni dalam bentuk augmented matrix ni. And then, kita buat ERO dekat dia. Kita buat ERO. Untuk dapatkan kita punya jawapan. Jawapan tu mestilah dalam bentuk I palang A inverse. I palang A inverse. So dalam nota saya tu ada tersalah. Saya lupa. Saya ingat dah saya dah betulkan dah. Rupanya saya tak betulkan lagi. Okay, ni I palang A inverse. So yang kita akan dapat nanti adalah A inverse kat belah kanan. Inilah jawapan kita. So mungkin tak nampak lagi sebab tak buat contoh kan. Tak apa. Kita tengok apa itu elementary row operation yang warna kuning ni. Elementary row operation ni boleh jadi 3 operasi ni. 3 operasi ni. Dia sama ada interchanging row ataupun multiplying with non-zero skala, maksudnya nombor, ataupun tambah row by row. Row by row kita tambahkan dia. So ini adalah 3 operasi yang kita boleh buat dalam ERO. 3 operation that we can do masa kita buat ERO tu. Untuk matlamat kita nak dapatkan I. Daripada A ni kita nak dapatkan dia jadi I. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, saya dah buatkan dah dekat situ, dekat dalam nota awak pun dah siap dah ada kat sini. Okey, kita ada 2 by 2 matrix 2 5 1 3. Dia kata find the inverse of matrix A by using elementary row operation. So dia suruh guna ERO. Meaning that kalau awak cari inverse ni menggunakan adjoint method salah. Sebab apa tak menjawab soalan? Soalan kata guna ERO. Kalau soalan tu tak cakap guna ERO, yes, kita boleh guna adjoint method. Macam biasa guna formula tu. Maksudnya cari terus cofactor and then dapat adjoint, dapat determinant, masukkan je dalam formula. Tapi bila dia suruh guna ERO, mesti guna ERO dan first step dia adalah kita kena tulis dalam augmented matrix ni. Okay, augmented form. So, apa itu augmented form ni? Inilah. Kita ada matrix yang kita nak cari inverse. Ni A, palang, bukan tutup bracket, palang, I. Ni identity matrix. Identity tu apa cikgu? Identity lah yang 1, 0, 0, 1. Kalau 2 by 2. Kalau 3 by 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalau 4 by 4, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Okay, dan seterusnya. Okay, so itu adalah identity matrix. So ini apa yang kita akan buat. Kita akan tulis dalam bentuk augmented form. Dan ini adalah
Yang warna kuning ni semuanya adalah ERO. So apa yang dia buat kat sini, dia interchange row. Ni dia darab dengan skala. Skala ni -1 ni. Dia tambah row tu. Row 1 tambah row 2. Dia tambah lagi row 2 tambah row 1. Okay. So ini adalah 3 operation yang kita mention dekat atas tadi. Kita boleh interchange row. Kita boleh tambah matrix tu. Atau kita boleh darab dia dengan skala. So warna kuning ni adalah ERO. Elementary row operation. Yang kita buat supaya. Kenapa kita buat ERO ni? Supaya ni matrix ni tadi 2513 ni, matlamat kita nak jadikan 2513 ni sebagai 1001. So maksudnya kalau awak nampak kat sini 2 ni akan jadi 1. 5 ni kita tak nak 5, kita nak dia jadi kosong. 1 ni kita tak nak dia jadi 1, dia nak dia mesti kosong. Dan 3 ni dia mesti jadi 1. So yang warna hijau ni adalah identity matrix. So dah dapat dah dekat sini I palang A inverse. Okay, nampak tadi kita start dengan ni, asal ni adalah apa ni? A palang I. Okay, and then kita buat ERO dekat dia. Kita buat ERO. Nampak ni. Ni yang warna kuning ni semua adalah ERO. And then apa yang jadi lepas tu? Instead of matrix A dekat belah kiri ni, dia akan jadi identity. Dan instead of I, ini adalah jawapan kita. So kita akan ambil jawapan kita A inverse tu kat sinilah, dekat yang sebelah identity matrix ni. Ini jawapan kita. Nampak tak? Dia ambil 3, -5, -1, 2 ni sebagai kita punya A inverse. So itu sebenarnya ERO secara teorinya. Nampak macam senang. Tapi yang susah dia adalah nak dapatkan operasi apa yang kita nak buat ni. Ini yang susahnya dalam ERO. Nak tengok operasi apa yang kita dapat supaya last kali kita dapat ni identity. Okay, boleh ke semua orang? Kita try buat contoh yang pertama. Ada apa-apa nak tanya so far? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, kalau ada apa-apa tanya je. Rasa macam cakap seorang-seorang pula. Okay, tak apa. Kita tengok Tadi 2 by 2 matrix. Sekarang kita ada 3 by 3 matrix. Dia kata find the inverse of matrix P by using ERO. Elementary row operation. Macam saya kata kalau awak cari cofactor, cari inverse P guna adjoint matrix, adjoint method, salah. Tak boleh sebab soalan dah kata guna ERO. So once the question state using ERO, please write this in the augmented form. So apa augmented form dia adalah, okay, tulis -1, 2, 3, 2, 1, 0, matrix asal kita. Okay, tengok elok-elok macam mana saya buat. Okay, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So apa yang matlamat yang kita nak dapatkan ni? Kita akan buat augmented form ni, kita akan buat ERO dekat atas dia supaya last kali kita nak hasil dia adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, dan ini adalah P inverse yang kita akan dapat. So ini adalah matrix identity yang kita nak. So tengok betul-betul apa yang kita akan buat seterusnya. Okay, untuk next step ni, kita nak tahu kita buat ERO apa kan? Kita kena buat, okay, kita kena pilih macam mana satu ni cikgu banyak sangat nak buat ni. Semua nak ni nak kena jadi 1, nak jadi kosong, nak jadi kosong. Mana satu nak mula ni? Okay, saya akan start dengan kolom yang pertama. Kolom yang pertama ni kita akan tengok dia. Ni akan jadi kita punya first step. Okay, ni first step dia. Okay, tengok betul-betul. Ini yang saya kata penting semua orang kena fokus sekarang sebab nak tahu macam mana nak buat first step ni. Okay, tengok betul-betul Okay, first step ni kita akan jadikan, kita akan dapatkan dekat sini kosong dengan dekat sini kosong. So maksudnya apa? Maksudnya kita nak jadikan 2 ni kosong. Seterusnya kita nak jadikan -4 ini kosong. 1 ni kita jangan kacau.
Kenapa jangan kacau dia? Sebab dia nombor. Nanti last kali kita akan tengok nombor yang ni. Yang diagonal ni. So sekarang matlamat saya adalah nak jadikan ni kosong dulu. Nak jadikan 2 ni kosong, nak jadikan negatif 4 ni kosong. Okay, so bila saya nak jadikan 2 ni kosong dan negatif 4 ni kosong, saya akan kekalkan row yang pertama. Row yang pertama ni kekal. Row 1 kekal. Okay, saya tulis bahasa Melayu lah kat situ Okay, bila saya dapat row pertama kekal, maksudnya saya akan dapat row kedua yang baru. Bila saya tulis star ni maksudnya row kedua yang baru dan row ketiga yang baru. Okay, untuk dapatkan row kedua yang baru, tadi matlamat kita adalah, okay, bila saya kata row pertama kekal, saya tulis balik negatif 1, 2, 3. Okay, awak pun boleh buat sama-sama, tak ada masalah. Kosong-kosong. Jangan salin je. Kena salin dan faham sekali. Kalau awak rasa awak tak boleh nak faham sambil salin, tak payah salin dulu. Tengok je dulu. Tapi kalau awak rasa nak buat sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni row yang pertama, kekal. Row yang pertama, kekal. So, row yang kedua, kita kata kita nak jadikan 2 ni kosong. So, kita akan tengok apa operasi yang kita akan buat. Okey, row pertama kita adalah negatif 1. Row yang kedua kita adalah 2. So, untuk dapatkan row kedua yang baru, kita akan tengok 2 tolak berapa darab negatif 1 dapat kosong. Sebab kita nak kat sini kosong. Kita nak hasil dia, hasil ni tolak ni dapat kosong. So, 2 tolak apa row yang pertama supaya hasil dia kosong. 2, okay, saya tulis kat sini. 2 darab apa 2 tolak apa darab daripada row yang pertama ni, which is negative 1, supaya hasil dia dapat kosong. 2 darab berapa? Kosong. 2 darab ni. Ni apa yang saya nak kena letak dekat tanda soal ni? Ni saya nak dapatkan operasi apa yang saya nak buat ni. Ni daripada row kedua saya. Ni adalah row kedua saya. Ni daripada row pertama saya. Yang apa tu wajib daripada first row, madam? Apa ni? Wajib Ni. daripada first row ke tak kisah? Tak, ni apa-apa nombor. Apa nombor apa? Nombor apa yang kita boleh letak kat sini supaya 2 darab tolak apa ni, darab dengan ni dapat kosong. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, betul? 2 tolak 2 darab negatif 1. 2 tambah 2 dapat kosong. Okay, so maksudnya kita akan buat macam tu. Tapi kita kena buat dekat setiap satu ni. Setiap satu ni nanti kita akan tengok. Yang ni kita kena nama jadikan kosong. Negatif 4 tolak apa darab ni supaya dapat kosong. Ini darab apa dapat kosong. Ini tolak apa darab apa dapat kosong. Ini tolak apa darab apa dapat kosong. Okay, so saya nak ajar satu formula yang kita tak payah fikir apa benda kan nak kena letak kat sini supaya jadi kosong. Okay, formula dia adalah saya panggil dia silang koefisien. Silang koefisien. Contohnya ni row yang pertama kan, saya tulis kat sini. Ini row yang pertama, ini row yang kedua. Okay, kita akan buat operasi ni dekat atas row yang pertama. Row pertama ni, koefisien dia berapa? Untuk elemen dia yang saya bulatkan ni berapa? Negatif 1 kan? Negatif 1. Negatif 1. So, bila saya sebut silang koefisien, negatif 1 ni akan jadi koefisien kepada R2. Negatif 1 R2. Dan 2 ni pula adalah milik R2. So, bila saya sebut silang koefisien, dia akan jadi koefisien kepada R1. Okay, ini operasi yang kita dapat. Tak faham tak apa, kejap lagi kita try R3 pula. Okay, saya check betul tak? Negatif, saya ada formula dia negatif R2. So, R2 saya kat sini 2. Negatif 2 tolak 2 darab R1. R1 saya negatif 1. Betul tak saya dapat kosong? Negatif 2 tambah 2. Dapat tak kosong? Dapat. Okay, betul. So, ini formula yang kita akan gunakan untuk row kedua yang baru. Okay, so seterusnya, gunakan formula yang sama.
negatif R2 tolak 2 R1. Okay, saya kosongkan ni sebab value kita R2 dengan R1 dah berbeza. Bukan 2 dengan negatif 1 dah. Bukan 2 dengan negatif 1. Untuk dapatkan ini, kita tengok sini lah. Okay, pasangan dia adalah, row 2 dia adalah 1. Pasangan dia adalah 2. Negatif 1 tolak 4 dapat negatif 5. So, dekat sini jawapan dia adalah negatif 5. Okey, pakai formula yang sama. Negatif R2. So, R2 kita seterusnya adalah kosong. Tolak, formula dia adalah 2 R1. Tolak 2 darab R1 kita berapa? Pasangan kosong tadi? 3. Ya, so jawapan dia negatif 6. Negatif kosong tolak 4, negatif 6. Okey. Kalau tak nampak lagi tak apa. Pakai formula yang sama. Nampak ni. Ini pun bila saya sebut row 2 maksudnya sampai hujung lah. Sampai sini. Sampai kosong ni. So kita ada negatif R2. Negatif R2 which is negatif kosong. Tolak 2. Apa pasangan kosong sekarang? 1. So jawapan dia negatif 2. So kat sini negatif 2. Okey, seterusnya last kali kita ada negatif R2. R2 saya sekarang 1 tolak 2. R1 saya kosong. So jawapan dia negatif 1 tolak 2 darab kosong, kosong. Jawapan dia negatif 1. Okay, kenapa saya kata last? Sebab yang akhir ni tak payah kira lah. Sebab kosong dengan kosong. Negatif kosong tolak 2 darab kosong. Of course lah kosong jawapan dia. Okay. Oi, apa ni? Okay. So kosong. Okay, so ini adalah row kedua saya yang baru. Sekarang, kalau awak tak nampak tadi macam mana kita buat row 2, kita cuba buat row ketiga pula. Okay, fokus sebab bila kita buat ERO ni, salah sikit je pun kita akan salah sampai bawah lah. So, rugi. Sebab nanti next step adalah berdasarkan apa yang kita dapat dekat step yang pertama ni. Okay, kita tengok. Siapa yang tak faham, tolong involve. Tolong tengok betul-betul. Okay, R3 yang baru. Kenapa R3 yang baru? Sebab R1 tadi kekal. Kita kata R1 kekal. Sekarang kita nak R3 yang baru. Okay, so saya padam ni. Okay, saya padam ni juga takut awak confuse dengan bulatan ni. Sebab kalau pakai pensel boleh padam kan. Okay, ni negatif 1 dengan 2. Okay, sekarang kita nak dapatkan R3 yang baru. So, siapa yang saya nak jadikan kosong? Tadi 2 ni dah jadi kosong. Sekarang, negatif 4 ni yang saya nak jadikan dia kosong. So, bila saya nak buat row ketiga yang baru, saya kena buat dia, operasi dia ke atas row yang pertama. Juga. Kenapa row yang pertama? Sebab row yang pertama tadi kekal. Okay, kita tengok Kita akan silang koefisien sekarang. Dia mesti tolak. Kita akan silang koefisien sekarang. Okay, dekat row pertama ni row pertama, ni row ketiga. Saya tulis ni sebab takut awak confuse Kita nak tengok row pertama dengan row ketiga je sekarang. Dekat row yang pertama, elemen dia adalah negatif 1. So, dia akan jadi koefisien kepada R3 ni. So, negatif 1 kat sini. Dan row yang ketiga pula, elemen dia adalah negatif 4. Saya kata kita silang koefisien. Negatif 4 ni akan jadi koefisien kepada row yang pertama. So, kita letak negatif 4 kat sini. Tapi bila kita letak negatif jumpa negatif, dia jadi? Positif. Positif. So, ini adalah formula kita yang baru untuk dapatkan row yang ketiga. Apa formula dia? Negatif R3. Okay, negatif R3. R3 kita adalah negatif 4 sekarang. Tambah 4 R1. R1 saya adalah negatif 1. So, negatif, positif 4, tolak 4. Dapat tak kosong? Dapat. Okay. Saya dapat kosong. So, dah settle. Ini dan ini. Okay. Ni kena kira lah. Yang lain ni pun sama. Okay, macam mana nak dapatkan yang lain tu? Negatif, formula yang sama. Negatif R3. So, negatif 2 tambah 4 darab R1. 2.
Negatif 2 tambah 4 darab 2, 8. 8 tolak 2 berapa? 6. So, kat sini 6. Okay, buatlah untuk seterusnya. Negatif 5 tambah 4 darab 3. 4 darab 3. Jawapan dia 12 darab 5, 7. So, kat sini 7. And then negatif 0 tambah 4 darab 1. Which is jawapan dia 4. Negatif 0 dengan 0. Tak payah kira, ni memang 0. And then last sekali negatif 1 tambah 4 darab dengan 0. Jawapan dia negatif 1. Okay. Kat sini negatif 1. Okay. Sebelum saya pergi kepada step yang seterusnya, okay, ni dah dapat R2, ni pun dah dapat R3 yang baru. Okay, sebelum saya pergi kepada step yang seterusnya, saya nak yang mana tak dapat tangkap, macam mana saya buat ni, tolong tanya sekarang. Tanya je apa-apa. Ataupun yang dah dapat tangkap pun tapi nak confirmation, pun boleh cakap juga. Madam, Ya. saya nak tanya. Hmm. Yang saya tak dapat tangkap yang dekat bahagian 100, 100, lepas tu negatif 2, negatif 1, kosong. Macam mana nak dapat yang tu? Saya tak dapat yang tu. Negatif 2, negatif 1, kosong ni. Yang ni. Ini. Betul? Ya. Ini. Okay. Okay. Betul. Ini adalah row 2 yang baru. Row 2 yang baru, kita pakai formula ini. Formula dia adalah negatif R2, negatif R2, tolak 2 R1. So, untuk dapatkan negatif 2 ni, saya akan tengok ini dan inilah. So, dekat row yang kedua dia adalah kosong. Mana datang kosong? Ini kosong. Dan R1 dia adalah 1. So, negatif kosong, kosong. Tolak 2, dapat negatif 2. Dapatlah negatif 2 kat sini. Oh, Okay. okey. Faham. Okay. Seterusnya pun sama. Masukkan R2 kita 1, R1 kita kosong. Okay. Okey, Dan thank you. kosong-kosong. Okay. Bagus tanya. Okay. So, ini adalah step yang pertama tadi. Okay. Ada lagi 3 step seterusnya. Sebab kita dah settle yang ni. Yang ni kita dah, ya Allah, terpadam pula. Yang ni dah settle. Kita dah dapatkan kosong dekat sini, kosong dekat sini. Okay, ini step yang pertama. Kita akan buat step yang kedua. Kita akan tengok kolom yang kedua pula. Kita nak jadikan ini pula kosong. So, jangan tengok yang asal pula. Kita dah dapat yang baru. So, maksudnya untuk buat step yang kedua ni, kita akan tengok berdasarkan matriks yang kita dapat dekat atas tadi. Okey, soalan saya. Untuk step yang kedua ni, siapa yang akan kekal agak-agaknya? Siapa yang akan kekal? R2. R2. Row 2 Row 2 akan kekal. Kenapa row 2 akan kekal? Kalau awak perasan kat sini yang saya kata nak jadikan kosong adalah row yang pertama dengan row yang ketiga yang kita nak jadikan kosong. So R2 kekal. So bila R2 kekal, saya akan tulis je R2 tu balik sebab kita tak ubah dia. Okay. Negatif 2, negatif 1, kosong. Okay. So kita akan dapatkan row pertama yang baru dan juga row ketiga yang baru. So kat sinilah kita akan dapatkan kita punya operation nak buat apa. Okay, so untuk dapatkan operation nak buat apa tu, kita kena tengok kat sini. Okay, saya akan, bila nak dapatkan row pertama, saya akan fokuskan kepada row pertama dengan row kedua lah. Row pertama tolak apa row yang kedua. Kenapa row kedua pula cikgu tadi atas row pertama? Yelah, kita buat operasi dekat atas row 1 tadi sebab row 1 yang kekal. Sekarang sebab row 2 yang kekal, untuk dapatkan row pertama yang baru dan row ketiga yang baru, kita kena buat operasi dekat atas row yang kedua. Okey, sekarang kita akan main silang koefisien. So, untuk dapatkan silang koefisien ni, okay, fokuskan row 1 dengan row 2. Row 1 yang kita nak jadikan kosong tadi dengan row 2. Okay, row 1 kita 2. So, dekat sinilah jadi 2. Silangkan dia.
Row 2 kita pula negatif 5. So negatif 5 ni akan jadi koefisien kepada row yang pertama. So ini adalah operasi yang kita akan buat untuk dapatkan inilah value dekat row yang pertama yang baru. Row pertama yang baru. Okay, saya buat satu-satu dulu. Saya tunjuk dulu row yang pertama. Buat macam tadi. Buat macam tadi. Formula dia adalah negatif 5 R1. So R1 saya dekat sini sekarang. Okay, tengok ni. Ni R1, ni R2. R1 saya sekarang 2. Tolak 2 darab R2 saya negatif 5. Okay, dapat tak? Negatif 10 tambah 10. Dapat tak kosong? Yang kita nak tadi. Dapat. Dapat. Okay, dapat. Dapat kosong. Memang kita nak kosong dekat sini. So, kita dah dapat dah kosong. Okay. Kenapa cikgu tak buat yang atas dulu? Boleh. Nak buat yang atas dulu pun boleh. Kita ada negatif 5. R1 kita negatif 1. Tolak 2 R2. 2 R2. R2 saya kosong. So, negatif 5 darab negatif 1 dapat 5. Macam tu. So, kat sini jawapan dia 5. Okey, seterusnya untuk dapatkan yang ni pula 3 dengan negatif 6. 3 dengan negatif 6. Ingat, 3 dengan negatif 6. 3 dengan negatif 6. Masukkan je dalam formula. 3 ni R1, negatif 6 ni R2. So, masukkan dalam formula, kita dapat negatif 15. Negatif 15 tambah 12. So, jawapan dia negatif 3 kat sini. Okey. So, penat tau nak congak satu-satu. Tadi yang nak dapatkan ini kita dah buat 12 kali dah congak. 12 kali congak. Sekarang nak dapatkan ini pun kita akan 6 kali congak, 6 kali congak, 12 kali lagi. 12 kali congak. So, takut tersalah. So, saya nak ajar lagi satu benda which is kita boleh dapatkan, kita boleh congak ni menggunakan kalkulator. Okey, saya share kalkulator jap sekarang. Okey, jangan ke mana-mana. Sabar, saya cuma nak buka kalkulator je. Okey, semua orang nampak tak saya punya skrin dan saya punya kalkulator? Nampak? Nampak. Okey, so kita akan masukkan, sebab saya kata tadi kita tak nak congak ni banyak kali macam ni. Takut tersalah. Kan negatif 15 tambah 12 awak buat 3 je. Padahal sebenarnya jawapannya negatif 3 kan? Okey, so caranya adalah saya akan masukkan formula ni dekat dalam kalkulator. So, formula yang saya akan masukkan adalah negatif 5x tolak 2y. So, x ni akan mewakili row yang pertama. Y ni akan mewakili row yang kedua. Okay, so ini adalah Y kita. So nanti, kenapa saya tulis kat sini? Sebab saya takut awak confuse dengan row ketiga. Sekarang kita tak ada main dengan row ketiga. Kita main dengan row pertama dengan row kedua sahaja dulu. Okay, so saya tulis dekat sini. Okay, kita pun masukkanlah dalam kalkulator. Masukkan apa? Masukkan negatif, formula ni lah. Negatif 5 alpha x minus 2 alpha y. Formula yang kita dapat tadi daripada silang koefisien tadi. Okay, kita tekan calculate. Calculate. Oh, tak mau sebab mode metrik kot. Okay, negatif 5 alpha x tolak 2 alpha y. Okay, tekan calculate. So, x sama dengan berapa? Okay, kita tengok row yang pertama kita negatif 1 dengan kosong. Negatif 1. Negatif 1. Okay, lepas tu dia tanya y sama dengan berapa? Y sama dengan kosong. So, jawapan dia 5. Betul tak tadi kita dapat 5 daripada congak? Betul. Betul. Okay, so seterusnya kita ada 2 dengan negatif 5. Calculate 2, y sama dengan 2, x sama dengan negatif 5. So, dapat kosong. Betul lah. Ini yang memang kita dapat kosong tadi. Seterusnya 3 dengan 6. Calculate x sama dengan 3, y sama dengan negatif 6. So, negatif 3. Betul kita dapat negatif 3. Seterusnya, 1 dengan negatif 2. Calculate. X sama dengan
calculate X sama dengan 1, Y sama dengan -2. Ataupun awak kata, cikgu saya kira congak lagi cepat. Tak apa, kalau awak rasa awak kira congak lagi cepat dan tepat, tak apa. Tapi saya takut careless. So, saya memang akan pakai calculator. Okay, calculate lagi. 0 dengan -1. X sama dengan 0, Y sama dengan -1. Dapat 2. So, jawapannya kat sini 2. And then seterusnya 0 dengan 0, 0 lah. Okay. Ini untuk dapatkan row pertama yang baru. So, dah dapat dah row pertama yang baru. So, next step adalah, ingat nampak tu ada 0 lagi. Kita kena dapatkan row ketiga yang baru pula. So, kalau ada lagi yang tak faham macam mana nak dapatkan operasi ni, kita tengok betul-betul sekarang. Saya dah buat, ni kali keempat dah saya buat operasi ni. Untuk dapatkan row ketiga yang baru. Okey, tulis dulu. Dia mesti start dengan row 3. Tolak apa row yang kedua. Okey, agak-agak apa nak letak depan row 3 ni? Apa koefisien nak letak depan row yang ketiga ni? -5. Jawapan dia -5. Okey, jawapan dia -5. Kita tengok Okey, saya padam sebab saya nak tulis bulatan lain. Okey, sekarang kita nak fokuskan dekat row 3 dengan row 2. Row 3 dengan row yang kedua. So, kita nak siapa tadi yang jadi 0? 6 ni yang kita nak jadikan dia 0. So, kita kena buat operasi dekat row ketiga dengan row yang kedua. So, row yang kedua ni, elemen dia adalah -5 akan jadi koefisien kepada row yang ketiga. -5 kat sini. Dan row yang kedua pula, dia punya koefisien adalah 6. Sebab 6 ni row 3. So, kita silang koefisien kat sinilah. Tolak 6. Okay. And then apa yang kita akan masukkan dekat dalam kalkulator? -5x tolak 6y. So, siapa x kita? X kita adalah row yang ketiga. Y kita adalah row yang kedua. Okay, so kita pun ambil balik, panggil balik kalkulator kita. Kita nak -5x tolak 6y. Kita calculate. Okay, so kita tengok yang pertama. 0 dengan 0 tak payah kira lah sebab memang confirm 0. So, untuk yang kedua ni, 6 dengan -5. So, x sama dengan berapa? 6. Y sama dengan berapa? -5. So, dapat 0. Okay, so ini saya suka panggil ini adalah sebagai moment of truth saya. Kenapa ni moment of truth? Sebab yang ni lah yang saya nak dapatkan 0. Kalau tiba-tiba awak masukkan kalkulator yang ni tak dapat 0, maksudnya ada something wrong dengan kita punya operation ni. Salah lah. Sebab yang matlamat kita tadi tak tercapai. Matlamat kita nak jadikan ni 0. Okay. Okay, seterusnya kita tengok apa pasangan seterusnya. Boleh baca kat saya? Apa pasangan seterusnya? 7 negatif 6. 7 dengan -6. Y sama dengan 7. Y sama dengan -6. X sama dengan 7. So, kat sini 1. Okey, pasangan seterusnya. Bacakan. 4 negatif 2. 4 dengan -2. Okey, seterusnya. Jawapan dia -8. Seterusnya. 0 negatif 1. 0 negatif 1. 0 negatif 1. 0. Y dia -1. Okey, jawapan dia 6. Dan last sekali, X kita -1, Y kita 0. Betul Okey, calculate. X sama dengan -1. Bila pakai kalkulator, kita dah boring dah sebab kita tak congak. Kita bagi kalkulator yang kirakan kat kita. Okey, tapi make sure saya tak risau bila tekan kalkulator, saya risau bila awak salah ambil nilai. Sebab tu saya tulis kat sini X apa, Y siapa, rujukan kita. Supaya kita tak tersalah ambil terbalik ke macam mana. So, tengok betul-betul siapa X kita, siapa Y kita. Alright, so kita dah dapat dah row ketiga yang baru. So, ini adalah second step. So, kita tengok balik tadi dalam bingo kita ni. Okay, kita dah dapat ni 0 dan ini pun 0. So, nampak tak? Kita dah dapat ini 0 dan ini 0. Dah settle dah. Sekarang siapa pula yang kita nak jadikan 0 dekat row yang kolom yang ketiga ni? Median teori kacau. Boleh. Kacau je.
Saya nak tanya, kan Hmm. yang macam dekat R1 tu, yang negatif R3 plus 4 tu dia jadi positif sebab kita ambil yang dekat sebab dia negatif so jadi positif kan. Betul. Lepas tu yang dekat R2 tu pula, yang R2 kekal tu, dia memang kat depan dia akan negatif madam. Kalau yang berubah sign pun dekat tengah Sebab tengah tu sebab apa? Formula asal dia adalah tolak. Row 1 tolak apa row 2. So sebab tadi dia jumpa dengan row 3 tolak apa row 1. Apa dia ni adalah negatif 4. Tengok asal dia tadi negatif 4. So kita letak negatif 4 kat sini. So negatif-negatif jumpalah positif. Tapi kalau negatif 4 tu kita letak kat depan, tak payahlah jadi negatif. Tak payahlah jadi positif sebab memang negatif. Faham tak? Faham tak? Madam, kalau Ya? madam baca yang saya hantar tu, madam rasa betul ke ada salah dekat mesej? Phone saya tengah charge. Kejap. Saya buka Telegram. Telegram ke? Mesej GM. Oh, message dekat chat. Dekat chat. Okay, sekejap. Saya buka formula. Okay. Ridwan tanya formula nilai koefisien row yang kekal. Betul? Darab row yang nak compare. Betul? Tolak row yang kekal. Darab nilai koefisien row yang nak compare. Betul? Macam tu? Memang betul. So, itu adalah pattern dia yang Ridwan nampak tu. Betul? Okay, thank you madam. So, kalau awak perasan dekat sini, sebab kita nak buat operasi dekat atas row yang kedua, nampak tak? Koefisien dia dua-dua negatif 5. Kat sini negatif 5, kat sini negatif 5. Kenapa negatif 5? Sebab row kedua ni elemen dia adalah negatif 5. Sama juga dengan ni. Row yang pertama saya, asal dia tadi adalah negatif 1. So dia akan jadi negatif R2, negatif R3. Dua-dua sama. Okay? Sekejap. Okay. Sekejap. Dah. Baru nak mute kan. Okay. So, itu adalah row yang step yang kedua. Step yang seterusnya, kita nak jadikan siapa pula yang kosong? Siapa yang kita nak jadikan kosong sekarang? Kalau awak perasan daripada sini, siapa yang kita nak jadikan kosong? Ini dah. Siapa nak jadikan kosong sekarang? Negatif 3. Dengan? Negatif 6. Dengan negatif 6. Negatif 3 dengan negatif 6. So, siapa yang akan kekal dekat dalam step yang ketiga ni? Row 3 yang akan kekal. So, siapa yang kita akan dapat yang baru? Row pertama baru, juga row kedua yang baru. So, kalau kita tengok koefisien, maksudnya dekat ni, row yang ketiga ni, dia adalah 1. So, depan ni dua-dua 1. 1, R1, 1, R2, tolak. Okay, tolak apa? Okay, yang ni akan berbeza. Row 1 adalah negatif 3. So, dia akan jadi negatif 3, R3. Okay. Row yang kedua pula koefisien dia adalah negatif 6. So, dia akan jadi minus 6. R3 kat sini. So, kalau kita tulis balik negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. So, positif 3 R3. Kat sini pun akan jadi positif lah. Tambah 6 R3. Okay. Tambah 6 R3. Dan selalunya kalau 1 kita tak tulis 1. Kita biar je macam tu. So, ini adalah formula yang kita akan gunakan untuk dapatkan row pertama dan row kedua yang baru. Which means row ketiga kita kekal. Saya akan tulis balik 0, 0, 1. Negative 8, 6, 5. Okay. And then saya pun akan gunakanlah semua orang boleh guna kalkulator masing-masing. Okay, saya dah tak tekan dah kalkulator dekat komputer ni sebab lambat. Saya tekan kalkulator saya sendiri sekarang. Semua orang pun boleh tekan kalkulator dia sendiri sekarang untuk dapatkan row pertama dengan row kedua yang baru. Okay, jom kita start. Okay, alpha x plus 3y. Okay, saya suka tulis
dekat atas ni. Saya nak cari row pertama dulu sekarang. So, saya akan tulis kat sini X. Okay, X plus 3Y. So, Y saya adalah row yang ketiga. Saya akan tulis macam tu supaya bila saya masukkan dalam kalkulator, saya tahu nak ambil value daripada baris yang mana dulu. Okay, so 5 dengan kosong. Pasangan pertama adalah 5 dengan kosong. Okay, siapa yang kalkulator dia tak boleh tekan calculate tu, mungkin sebab dia tak tukar lagi mode kalkulator dia. Okay, X plus 3Y, saya tekan calculate 5 kosong. Dapat 5. Okay, and then seterusnya calculate 0, 0, 0. And then saya tekan calculate negative 3, 1. Dapat 0. And then calculate, apa ni saya tekan? Negative 3, 1 dapat 0. Okay, ni moment of truth Kalau tiba-tiba kat sini awak dapat nilai, salah lah operasi yang kita gunakan kat sini. Sebab sepatutnya kat sini kita mesti dapat kosong. Okay, mesti dapat kosong. Okay, calculate negative 1 dengan negative 8. Dapat negative 25. Calculate lagi 2 dengan 6. Kita dapat 20. Calculate lagi 0 dengan 5. Kita dapat 15. Okay, dah settle row yang pertama baru. Sekarang saya cari row kedua yang baru. Masukkan formula baru kita. X plus 6Y. So, sebab Y kita dah berubah sekarang. Sorry, X kita dah berubah sekarang. Saya tulislah X ni merujuk kepada row yang kedua pula. So, yang pertama ni kosong dengan kosong. Of course lah, kosong. And then seterusnya negative 5, 0. Okay, masukkan dalam calculator. Calculate negative 5, 0. Negative 5. And then negative 6, 1. Calculate. Ni moment of truth juga. Ni moment of truth. Kenapa moment of truth? Sebab kalau awak masukkan negatif 6 dengan 1 dalam kalkulator, tiba-tiba kalkulator tak bagi jawapan kosong, maksudnya operation awak salah. So kat sini, bila awak tekan mesti dapat jawapan kosong. So kalau tak dapat kosong, tolong check balik operation yang kita gunakan dekat sini. Okay, dah dapat kosong. So betul lah operation ni, jangan risau dah. Boleh terus buat seterusnya. Okay, calculate negative 2, negative 8. Dapat negative 50. And then calculate negative 1 dengan 6. Kita dapat 35. And then calculate 0 dengan 5. 30. Dah selesai. Okay, dah selesai step yang ketiga. Ingat matlamat kita tadi nak dapatkan 100, 010, 001. So macam mana nak dapatkan 100, macam mana 5 ni nak jadi 1? Kita boleh darab dia dengan 1/5. Maksudnya kita bahagi 5 ni dengan 5 lah. Dapat tak 1 kalau 5 bahagi 5? Dapat. So 1/5 R1. Maksudnya setiap elemen dalam row yang pertama kita akan bahagi dengan 5. 1, 0, 0. Negative 25/5. Negative 5. 4, 3. Okay. And then row yang kedua pula. Kosong, negatif 5, kosong. Kita tak nak negatif 5. Kita nak 1. So, kita kena bahagi dia dengan row kedua tu. Kita kena bahagi dia dengan negatif 5. So, saya bahagi kosong bahagi negatif 5, kosong. Negatif 5 bahagi negatif 5, 1. Kosong bahagi negatif 5, kosong. Negatif 50 bahagi negatif 5, 10. 35 bahagi negatif 5. Negatif 7. 30 bahagi negatif 5, negatif 6. Okay, row ketiga kita tak payah buat apa-apa sebab dia dah memang 1 kat situ. Kita memang nak 1 dan dia dah memang 1, so tak payah nak darab apa-apa lah. Okay, so dah dapat dah kat sini identity 100010001. So apa yang kita nak buat seterusnya? Dah dapat lah jawapan. So nampak tadi kita start dengan P palang identity untuk kita dapatkan identity P inverse. So siapa P inverse kita sekarang? P inverse kita adalah negative 5, 4, 3, 10. Negative 7, negative 6, negative 8, 6, 5. So ini adalah P inverse kita. Nak tahu betul ke tak jawapan P inverse kita ni? Kita check lah dengan kalkulator. Masukkan balik soalan ni.
Okay, masukkan balik. Nampak kan kalkulator saya? Mode matrix. Nampak. Shift 4. Masukkan matrix P kita. 3 by 3. Okay, elemen pertama negatif 1. Elemen kedua 2. Elemen ketiga 3. And then baris seterusnya 2, 1, 0. And then negative 4. 4, 2 dengan 5. Okay. Masukkan matrix pun kena betul-betul. Nanti kan salah masuk, salah jawapan. Kita ingat jawapan salah. Rupanya kita salah tekan. Okay, saya cek balik. Negatif 1, 2, 3. 2, 1, 0. Negatif 4, 2, 5. Okay, inilah sejenis kegigihan yang menggunakan kalkulator hitam. Okay, shift panggil balik matrix tu. 3, 1. Okay, kita tanya nak inverse dia. So, inverse dia adalah, okay, dia bagi elemen yang pertama. Kita tengok sama tak dengan jawapan kita dapat. Elemen pertama negatif 5, sama. Seterusnya 4, sama. Seterusnya 3, sama. 10, sama. Negatif 7, sama. Negatif 6, sama. Negatif 8, sama. 6, sama. 5, sama. So, maksudnya inverse matrix yang kita dapat menggunakan kalkulator dengan inverse matrix yang kita cari menggunakan ERO tu sama. So, ni adalah victory lah untuk kita. Dah buat panjang-panjang-panjang. Lepas tu tengok, wah, jawapan sama. Okay. So, sepatutnya ERO awak takkan pernah salah. Takkan salah sebab sebab kita tahu bila kita dapat dekat sini kosong-kosong, okay, formula kita ni betul. Bila dapat kat sini kosong-kosong, formula kita tu pun betul. Bila kita dapat kat yang ketiga ni kosong-kosong pun formula kita betul. Okay, dan seterusnya nak cari satu je, senang. So, ada orang dia dah suka guna ERO, dia dah tak suka guna adjoint. Tak boleh macam tu ya. Kalau soalan tu kata guna ERO, kita guna ERO. Kalau soalan tu kata kena guna adjoint, kita kena guna adjoint matrix. Okay. So, ini adalah cara menggunakan ERO. So, ada soalan lagi satu contoh dekat bawah ni. Okay, contoh ni sama jugalah. Dia suruh cari B inverse. B inverse ni sebab bawah topik ERO, saya nak suruh awak try guna ERO lah. Okay, tolong guna ERO buat soalan ni. First step adalah kita akan tulis dia dalam bentuk augmented matrix 0, 2, 0, 3, 3, 2, 2, 5, 1. Okay, palang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, masalah matrix ni adalah matrix pertama dia bukan satu. Matrix pertama bukan nombor. Matrix pertama dia ni, diagonal dia ni adalah kosong. So, dia akan bagi masalah untuk kita selesaikan nanti. So, bila saya jumpa je yang ni diagonal ni yang sepatutnya tak boleh ada kosong sebab kan kita nak 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, diagonal ni kan nombor. Okay, nombor. So, kat sini kosong jadi masalah lah dekat kita. So, apa yang saya akan buat? Saya akan guna salah satu daripada ERO punya operation iaitu interchange row. Kita tak guna kat soalan tadi tapi kita boleh gunalah sebab dia ada 3 operation kan. Ingat ERO tadi ada 3 operation. Kita boleh darab dengan skala, kita boleh tambah row by row dan kita juga boleh interchange row. Apa maksud interchange row? Contohnya macam sekarang saya tak suka kosong dekat sini. Okay, saya akan interchange dia dengan row yang kedua. Nak tukar dengan row ketiga pun tak ada masalah. Boleh. Boleh sahaja. Okay. So, kat sini akan jadi 3, 3, 2, 0, 1, 0. And then 0, 2, 0, 1, 0, 0. And then kekallah yang ketiga 2, 5, 1, 0, 0, 1. Apa yang saya buat? Saya cuma tukar kedudukan row pertama dengan row yang kedua. Lepas tu barulah saya boleh buat macam tadi tu. Step yang pertama. Step yang pertama apa? Row yang pertama kekal. Madam. Ya. Maksudnya interchange row tu boleh tukar row dengan kolom suka hati lah. Kolom dia tak ada tak boleh. Kolom tak boleh. Kolom tak boleh. Dia mesti interchange row. Maksudnya row 1 nak tukar dengan row 2 boleh. Row 2 nak tukar dengan row 3 boleh. Row 1 nak tukar dengan row 3 boleh. Tapi dalam kes ni, kenapa saya tukar row 1? Sebab kita tak nak membazir kosong ni. Kosong ni sepatutnya berada dekat sini ataupun row yang ketiga. Okay? Okay, faham. Terima kasih, madam. Okay. So, bila kita dah tukar kedudukan tadi, kita dah dapat kat sini kosong, kita tak payahlah cari R2 baru. R2 baru tak payah cari. Tak payah cari. Kenapa tak payah cari? Sebab kat sini dah memang kosong.
So untuk first step ni awak cuma tinggal nak cari R3 yang baru sahaja. So R3 baru ingat mesti start dengan R3 tolak apa R1 sebab R1 yang kekal. Okay. R3 tolak apa R1. So macam mana nak tahu R3 tolak apa yang satu? Kita tengoklah koefisien. Kita akan silang koefisien dia. Okay, silang koefisien. Tengok row yang pertama koefisien dia berapa? 3. So dia akan jadi dekat sini. 3R3 tolak row yang ketiga 2. Macam tu. So ini adalah formula yang kita akan gunakan supaya kita dapat dekat sini kosong. Tak percaya kita tengok 3 darab 2 tolak 2 darab 3. Dapat tak kosong? Dapat. So untuk yang baru ni row yang pertama kita salin balik 3, 3, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0. Lepas tu row yang ketiga kosong. Lepas tu buatlah yang seterusnya ni. Boleh guna kalkulator 3x minus 2y. Siapa x awak? Row 3. Siapa y awak? Row yang pertama. Masukkanlah dalam kalkulator 3x minus 2y. Calculate x sama dengan 5, y sama dengan 3. X sama dengan 1, y sama dengan 2. X sama dengan 0, 0 tak payah kira lah. Memang kosong kat sini. X sama dengan 0, y sama dengan 1. X sama dengan 1, y sama dengan 0. Untuk dapatkan elemen-elemen yang seterusnya. Okey, lepas tu boleh pula buat untuk step yang kedua. Row kedua pula yang kekal. Supaya kita dapat ini dengan ini jadi kosong. Macam tu. Okey, boleh ke? Saya nak minta semua orang try buat dulu nombor 3 ni sendiri supaya nak tengok boleh awak faham tak macam mana saya ajar tadi buat apa tu ERO untuk cari inverse matrik. Boleh ke semua orang? Kami cuba, Madam. Okey, try buat soalan nombor 3 ni. Sekejap lagi throw jawapan dekat dalam discussion kelas kita hari ni. Okey, boleh? Okey, untuk P2, sorry. Ni P2 kan? Untuk P3 dengan P5 yang dengar recording ni pun sama juga. Boleh try buat example 3 ni dan hantar dekat dalam discussion Telegram kita. Okey, boleh try buat. Okay.